KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan jami'il musyahidin wa mustama'in al-kiram. Wa syukran aidan li ida'atil Didik TV. Wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamis Tariq ilan Najah SPM 20 21. Al-yawm sanata'alamul maddah tasawur fil Islam. Hari ini kita nak belajar subjek tasawur Islam. Tapi murid-murid sekalian, kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan paling penting pakai cecair pembasmi kuman sebelum kita nak buat apa saja aktiviti di luar sana. Baik. Apa khabar anda semua? Mudah-mudahan semuanya baik-baik belaka. Baik, hari ini kita nak belajar subjek tasawur Islam dan anda mesti nak tahu kan dengan siapa yang akan kita belajar pada hari ini. Jom kita saksikan profil guru kita. Marhaba. Kita ada di studio pada hari ini Ustaz Erman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Baik. Nama Ustaz special lah, Nur Erman Sungep. Betul Ustaz? Yes, Nur Erman Sungep. Jawa Johor. Oh, Jawa Johor. Okey. Baik Ustaz, hari ini subjek kita tasawur Islam SPM 2021. Sebelum kita nak mula Ustaz, jom kita buat SOP terlebih dahulu. Boleh, insya-Allah. Dipersilakan Ustaz. Okey. Dan saya pula mengenakan cecair pembasmi kuman. Bila kita dah pakai ni Ustaz, baru kita boleh buka pelitup muka kita dan kemudian tapi jangan buang merata-rata Ustaz. Ya, saya tak buang merata. Kita letakkan dalam bekas yang kita bawa. Ataupun Ustaz, macam saya ni saya letak dalam poket saya. Boleh juga Ustaz ya? Saya pun tak bawa, saya letak dalam poket saya juga. Alright. Kepada murid-murid sekalian, hari ini kita nak belajar subjek tasawur Islam. Dan kita nak tanya Ustaz, apakah dia pengertian tasawur Islam ini? Dan sebenarnya dalam tasawur ni kita nak belajar apa ya Ustaz? Okey, terima kasih Dai Aiman. Tasawur Islam ni sebenarnya gambaran tentang Islam. Gambaran tentang Islam, dia sekadar orang kata basic Islam itu sendiri yang kita nampak atas, secara atas lah. Kalau dekat laut tu kita nampak di atas laut tu je. Jadi dia berkaitan tentang gambaran Islam yang mana di dalamnya kita boleh belajar basic sahaja. Ada tentang rukun iman, rukun Islam dan sebagainya. Okey Ustaz. Dan kalau di sekolah ni Ustaz, adakah subjek ini menjadi subjek favourite ataupun alamak tak sukalah subjek ni? Macam mana Ustaz? Kalau saya sebenarnya saya kat sini hari inilah saya nak, kalau boleh saya nak tarik orang semua sama-sama kita cari subjek tasawur Islam, sebab kadang-kadang orang letakkan subjek tasawur ini subjek tempelan, sedangkan subjek tasawur Islam adalah subjek paling mudah untuk kita dapatkan skor A+. Jadi kita nampaklah kat situ sebenarnya untuk kita, kalau boleh semua orang sama-sama kita sedarkan. Betul. Jadikan dia pilihan. Baik. Dan orang kata kalau nak tambah A, ambil tasawur Islam. Ya, betul. Tepat sekali. Dan itu pandangan Ustaz tentang subjek kita pada hari ini, tasawur Islam. Kita nak dengar juga pandangan murid-murid di luar sana berkaitan dengan subjek kita pada hari ini, tasawur Islam SPM 2021. Jom kita dengarkan. Didik TV. KPM. Saya suka belajar subjek tasawur Islam kerana subjek ini membuatkan saya lebih mudah untuk memahami dan mendalami tentang ilmu-ilmu agama Islam seperti yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Pada pendapat saya, subjek ini mudah untuk kita skor dengan cemerlang kerana sebelum ni subjek ini hanya mempunyai 2 kertas, tapi kini subjek ini hanya mempunyai 1 kertas. So, pada pendapat saya tiada masalah untuk kita mendapat markah cemerlang dalam SPM 2021. Saya menyukai subjek tasawur KSSM ini kerana subjek ini memberi peluang kepada saya untuk melihat Islam dari pelbagai lensa kehidupan yang berbeza, terutama sekali di dunia kini yang semakin rancak berevolusi tetapi semakin mundur dalam hal kerohanian dan keagamaan.
Saya berharap agar subjek ini dapat mempersiapkan saya dan rakan-rakan saya untuk meneruskan legasi perjuangan Islam. Saya suka subjek Tasawur Islam KSSM ini kerana sebagai seorang Muslim sendiri, saya ingin mengetahui bagaimana sistem dalam kehidupan ini berfungsi tetapi masih menurut hukum dalam Islam. Dengan belajar tasawuf ini juga, saya dapat memahami Islam dengan lebih mendalam serta menambah ilmu pengetahuan saya dalam pelbagai bidang. Tasawuf Islam ni sebenarnya mudah je. Jadi kalau kita ambil subjek ini, bolehlah kita tambah A+ dalam slip keputusan kita nanti. Didik TV KPM. Alhamdulillah min jarid ila barnamij Tariq ila Najah 2021. Al-yawm sanata'alamul maddah tasawur fil Islam. Hari ini kita nak belajar subjek tasawur Islam. Yang mana subjek ni Ustaz, saya menyesal Ustaz tak ambil dulu. Sebab kalau tidak mesti saya dah bertambah dah ketika SPM hari itu Ustaz. Tapi Dai Aiman, Ya. sebenarnya tasawur Islam ni bukan semata-mata untuk A sahaja sebenarnya. Dan dalam tasawur Islam ni, kalau untuk Dai Aiman tahu dan penonton di rumah nak tahu, sebenarnya tasawur Islam ni bukan hanya untuk mereka yang beragama Islam, tetapi juga untuk universal, untuk semua orang. Maksudnya orang bukan Islam pun boleh ambil, orang yang apatah lagi orang Islam memang confirm lah dia ambil. Dan terang jelas kat sini tasawur Islam ini kita nak dekatkan masyarakat dengan Islam. Special lah Ustaz. Ya. Maknanya bukan orang Islam saja boleh ambil, tapi orang bukan Islam pun boleh ambil juga Ustaz. Betul. Mungkin disebabkan mereka ambil subjek tasawur ini menyebabkan mereka boleh berminat kepada Islam. Okey Ustaz. Jelas Jadi sekali. kita pun dah nak mulakan kelas kita pada hari ini, tapi sebelum tu Ustaz, Okey. kita nak memperkenalkan murid-murid kita, tapi kita berehat dulu seketika boleh? Boleh. Okey, dan kita kembali selepas ini. Ibu Ma'ana, stay tune bersama dengan kami Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Tahukah anda? Terdapat 2,700 bahasa dengan lebih daripada 7,000 dialek individu dituturkan di seluruh dunia hari ini. Bahasa yang paling banyak digunakan ialah bahasa Inggeris, diikuti Mandarin, Sepanyol dan Hindi. Terdapat 46 abjad berbeza yang digunakan di dunia. Bahasa dengan abjad yang paling banyak di dunia ialah bahasa Kemboja Khmer, iaitu 74 aksara. Bahasa Papua adalah bahasa Rotokas dan diketahui hanya mempunyai 12 huruf. Ini menjadikannya bahasa dengan abjad yang paling sedikit. Bagaimanapun, bahasa dengan perkataan terbanyak ialah bahasa Inggeris yang mempunyai lebih daripada 250,000 patah perkataan. Bahasa Mandarin dikatakan bahasa paling sukar untuk dipelajari di dunia kerana tidak mempunyai banyak abjad. Sebaliknya, bahasa Mandarin ditulis menggunakan simbol dan rata-rata penduduk tempatan di China dianggarkan mengetahui lebih daripada 8,000 simbol. Jika anda ingin membaca surat khabar bahasa Mandarin, anda harus mengetahui lebih daripada 3,000 simbol. Bahasa yang lazim digunakan pada peringkat antarabangsa ialah bahasa Inggeris. Adakah anda tahu, tidak kira di mana saja, juruterbang dan anak kapalnya mesti tahu berkomunikasi dalam bahasa Inggeris? Asia mempunyai jumlah bahasa yang paling banyak. Secara umumnya, Asia mempunyai lebih daripada 2,300 bahasa yang dituturkan, diikuti benua Afrika dengan 2,138 bahasa. Eropah pula mempunyai jumlah bahasa yang paling sedikit dengan hanya 286 bahasa. Sekarang anda tahu. Didik TV.
Ahlan wa sahlan menjadi ila bernamij Tariq ila Najah SPM Ishrin Wahid wa Ishrin. Hari ini kita nak belajar subjek tasawuf bersama kita di studio Ustaz Erman Sungep. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah Ustaz. Jadi kita dah bersama dah. Kita dah bersedia dah dengan murid-murid kita yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Jom kita saksikan murid-murid yang akan menyertai kelas kita pada hari ini. Okey Ustaz, kita nak mulakan dengan siapa ni untuk perkenalkan diri? Kita mulakan ya. Terima kasih ni mana Muhammad Iqbal. Sila kenalkan diri. Iqbal, cuba kenalkan diri Iqbal. Okey. Salam sejahtera, nama saya Ahmad Iqbal bin Jamaluddin dari Sekolah SMK Permata Jaya. Okey, seterusnya Ustaz? Okey, seterusnya kita pergi kepada Siti Aisyah. Boleh kenalkan diri Aisyah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Aisyah binti Mat Suib dari Sekolah Menengah Kebangsaan Permata Jaya. Okey, seterusnya kita kenalkan anak murid saya ini Nur Atikah. Okey Atikah, silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Atikah binti Al-Ghifri dari Sekolah SMK Permata Jaya. Jawanya tu ada. Jawanya tu ada. Itu betul tu. Okey, kita teruskan ke perkenalan kita pada hari ini kepada Siti Aisyah. Dia ada Aisyah, dia ada Aisyah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Siti Aisyah binti Muhammad Said, merupakan pelajar tingkatan 5 di SMK Permata Jaya, Rengit Batu Pahat, Johor. Okey, dan yang terakhir je kita pergi kepada Muhammad Hazim. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azim bin Faizal dari Sekolah SMK Permata Jaya. Okey, terima kasih kepada semua murid-murid yang menyertai kita pada hari ini daripada SMK Permata Jaya Rengit Batu Pahat, Johor. Ya, betul. Jauh Ustaz datang bersama dengan kita pada hari ini. Baik Ustaz, adakah anda dah bersedia untuk memulakan kelas kita pada hari ini? Kalau dah bersedia, kata sedia. Okey, murid-murid kat rumah dah kata sedia dah. Okey, tanpa lengahkan masa lagi Ustaz, saya persilakan Ustaz untuk memulakan kelas kita pada hari ini untuk subjek tasawur Islam SPM 2021. Dipersilakan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Da'i Aiman. Hari ini kita akan teruskan untuk subjek Road to Success 2021 SPM untuk subjek tasawur Islam L5226. Kalau dulu, kalau sebelum ini mungkin Da'i Aiman ada juga buat ni kan. Dia 5226/1 dan 5226/2. Tapi kali ini dia berubah. Dia berubah hari Da'i Aiman. Jadi kita tengok sekejap lagi apakah format dia kali ini. Format baru KSSM kali ini. Baik Ustaz. Okey, ini gambar lah. Wazing Ustaz. Gambar tu ada yang penting tu. Gambar tu yang penting Da'i Aiman. Okey, alhamdulillah. Seterusnya kita tengok. Bagaimanakah bentuk format pentaksiran baru dalam SPM 2021 ni? Adakah lebih mudah ataupun sebaliknya? Kalau kita rasa lebih mudah, hari ini saya nak promote semua orang, mereka penonton yang berada di rumah, yang ada di studio dan semuanya untuk sama-sama kita nak ubah persepsi. Tasawur Islam ini bukan subjek tempelan, bukan subjek yang susah, tapi sebenarnya tasawur Islam adalah subjek yang memudahkan kita. Bukan hanya untuk A+, tetapi juga untuk kita lebih mendekati Islam itu sendiri. Now, kita tengok yang pertama, apakah perbezaan di antara format lama iaitu KBSM dengan format yang baru KSSM. Dalam format lama KBSM dia ada dua soalan, maksudnya dua kertas. Kertas yang pertama, kertas 1, 5226/1 dan kertas 2, 5226/2. Kertas 1 ada 40 soalan, kertas 2 ada 7 soalan jawab 5. Manakala yang baru ini lagi senang Da'i Aiman, lagi mudah. Kita tengok, dia ada satu kertas saja. Tapi ada dua bahagian. Bahagian A, 20 soalan objektif pelbagai bentuk. Apa dia 20 soalan objektif pelbagai bentuk? Kita akan tengok sekejap aja lagi. Sekejap aja lagi. Dan seterusnya kita bahagian B, 6 soalan esei, jawab 4 soalan sahaja, mewakili 80 markah. Jadi di sini kalau kita tengok dia ada beza kat situ antara 7 soalan jawab 5, 6 soalan jawab 4. Jadi sebenarnya dari segi format baru sendiri pun kita dah nampak dia lagi mudah.
itu perbezaannya Ustaz Ya. Jadi maknanya kalau format lama pun boleh dapat A, format baru mesti A+-nya Ustaz. Apatah lagi format baru kan? Ya, betul. Okey Ustaz. Okey, jadi mungkin ada para pelajar saya yang nak bertanya soalan di sini. Silakan. Ada Ustaz, ke? saya nak bertanya. Okey, bersilakan. Bagus ni. Silakan. Okey. Di bahagian B iaitu di soalan esei, bolehkah para pelajar menjawab lebih daripada 4 soalan? Okey, terima kasih. Soalan yang bijak Echah. Saya panggil dia Echah sebab saya nak bezakan antara Aisyah dengan Aisyah. Jadi sebagai Echah lah ni, lagi mudah. Dari mana? Lagi mudah untuk saya memperkenalkan dia. Okey, terima kasih. Soalan yang sangat bijak. Boleh tak dia nak jawab semua? Ada 6 soalan, esei dia nak jawab 6-6. Boleh Ada ke masa tidak? lebih banyak lah Ustaz. Takut dia kata lebih kan? Ya. Tapi sebenarnya boleh, tak ada masalah. Tapi bagi saya ianya sangat membazir. Membazir. Rugi kalau kita nak jawab 6 soalan ni. Boleh, tak ada masalah. Kalau kita memang yakin yang kita boleh semua sempurna, dipersilakan. Tapi bagi saya sangat rugi sebab kita ada peruntukan masa 2 jam 30 minit sahaja. Membazir tu di mana tu Ustaz? Membazir masa. Nak menulis kan, kita membazir idea dan sebagainya. Bila membazir idea, kita tak yakin lagi yang boleh dapat markah penuh yang 44 soalan tadi. So lebih baik kita fokuskan kepada 4 soalan dan 4 ni semuanya dapat markah penuh. Itu lagi baik Ustaz. Itu yang terbaik. Baru kita yakin kita boleh dapat A dalam SPM. Itu caranya Ustaz ya? Ya, saya. Okey, jadi jelah maklumlah tengok si Echah tu pun nampak macam murid-murid yang rajin. Alhamdulillah. Memang di antara murid yang paling rajin lah kat sekolah tu. InsyaAllah. Ya ke? Okey, silakan. Okey, terima kasih. Kita teruskan dari Aiman kepada format yang terkini. Okey, saya nak ceritakan kat sini. Subjek tasawuf Islam ini berbeza dengan subjek-subjek yang lain. Kalau kita tengok pendidikan Islam, bahasa Melayu, dia ada kerja khusus, dia ada ujian-ujian lain, ujian lisan, ujian hafazan dan sebagainya. Tapi istimewanya subjek tasawuf Islam ini, dia hanya ujian bertulis yang mana periksanya adalah pada periksa akhir saja nanti. Periksa SPM 2021 nanti dan seterusnya lah. Dia hanya bertulis 100% hanya bertulis. Dia tak ada lisan ke? Tak ada. Dia tak ada lisan, dia tak ada yang lain lah. Memang pelajar memang hanya fokus untuk soalan akhir tahun SPM saja. Ya. Jadi dia tak payah nak fikir nak buat kerja khusus apa sebagainya macam subjek-subjek yang lain. Now, seterusnya jenis item dia ada 3. Yang kalau bahagian A, pelbagai bentuk. Bagaimana yang dikatakan item pelbagai bentuk? Item pelbagai bentuk ni dari Aiman dan juga penonton di rumah serta para pelajar sekalian, dia adalah contohnya isi tempat kosong, istilah, pilihan jawapan. Pilihan jawab tidak. Itu objektif ABCD. Jadi yang pelbagai bentuk ni hanya yang nanti kita tengok. Saya ada sertakan slide di sini macam mana contoh item pelbagai bentuk itu. Jadi ini antara dia punya markah lah, 80 untuk kertas 2, 20 untuk kertas 1 dan markah penuh 100% markah. Jadi para pelajar, penonton di rumah dan para pelajar sekalian, faham tak apa yang saya terangkan tentang format? Kita ambil ringkas je. Ringkas je. Tapi saya rasa tengok nampak format macam ni pun dia dah mudah sebenarnya. Kita dah nampak dah tasawuf Islam ni sangat mudah dan saya harap penonton di rumah, ibu bapa, anak-anak didik kat rumah, para guru serta para pentadbir, sebab kadang-kadang para pentadbir letakkan tasawuf Islam ini subjek tempelan untuk kelas-kelas belakang, sedangkan subjek tasawuf Islam ni kalau kita bagi kepada kelas depan, kelas sains ke kelas nombor 2 atau nombor 3, ia sangat-sangat membantu mereka. Tak kiralah bukan Islam atau orang Islam. Dapat menambah A pula Ustaz. Ya, pelajar cemerlang sekolah saya pernah dapat 10A, asalnya dia ambil 9, tapi saya paksa dia ambil tasawuf Islam, dia dapat 10A. Pelajar cemerlang tu. Kalau tak ada 9A je biasa je kan. Ada 10A. Okey. Dan tasawuf Islam dia dapat A+. Jadi itu saya rasa sangat membantu dan harap-harap lepas ni banyak lagi sekolah yang membuka tasawuf Islam dan yang pelajar-pelajar SPM 2021 masih sempat lagi untuk daftar sebab SPM belum buka lagi untuk pendaftaran. Jadi masih sempat lagi untuk fikir-fikir. Mungkin lepas ni diorang dah berfikir, nak buka nak ambil sebab Ustaz Irman yang handsome kat TV tu cakap. Nampak tak kat situ. Okey. Jadi tapi sempat lagi ke Ustaz? Ni dah masih bulan 4. sempat. Sebab dia memang dia belum pendaftaran sepenuhnya. Iya. Ada persoalan tak? Saya risau pula anak-anak macam terkerut-kerut aja anak-anak didik saya kat Google Meet tu. Okey. Saya lagi sekali Ustaz. Okey, Aisyah lagi sekali. Okey.
Kita kena bagi makan Berapa lebih ni. perkataan yang boleh diisi di bahagian A iaitu di tempat kosong? Okey, yang tu nanti di bahagian A di tempat kosong ni. Contoh saya bagi tengok contoh soalan. Sorry. Okey. Contoh soalan. Dia tanya Esah tanya berapa perkataan. Kalau untuk isi tempat kosong nombor pun isi tempat kosong jawapan pendek. Tak perlulah lebih daripada 3 patah perkataan. Kalau dah lebih tu dah ada macam buat rumusan dah. Jadi dia hanya perlu menjawab paling tinggi pun 3 lah. Okey, kita tengok contoh dia yang pertama. Soalan yang pertama. Aisyah, cuba baca Aisyah. Mana Aisyah? Soalan 1. Islam adalah cara hidup yang lengkap, merangkumi akidah, ibadah dan akhlak. Apa jawapan dia? Jawapannya Islam sebagai adil. Pendek je Iman. Islam sebagai adin. Kalau nak punya adin sahaja pun, nak tulis adin saja pun dah betul boleh diterima. Ya, boleh diterima. Jadi dia mudah. Bukan nak kata mudah sangat tu tidak. Nanti saya cakap mudah, orang di luar sana, penonton-penonton di rumah tu, ustaz kata mudah jadi tak payah belajar. Tak. Dia mudah untuk kita pelajari. Yang penting Ustaz, dan ingat Iman, saya nak bagi 3 perkara penting dalam tasawuf Islam. Yang pertama, baca, faham, aplikasi. Kita baca buku teks, baca. Bila kita fahamlah maksudnya tentang Islam, tentang rukun iman, tentang rukun akhlak dan sebagainya, kita faham dan kita aplikasikan dalam kehidupan seharian. Sebab tasawuf Islam ni jelas, dia memang kehidupan seharian kita sahaja. Kita tengok lagi contoh soalan. Tengok dia dah laju. Ustaz sebut tadi akidah, ibadah dan akhlak perkara seharian kita kan Ustaz? Ya, betul. Jadi dia saya cakap. Jadi sebenarnya tasawuf Islam ni bagi saya dia pengaplikasian kehidupan seharian kita yang kita bawa masuk dalam peperiksaan. Jadi dia sebenarnya bagi saya sangat mudahlah. Apatah lagi kalau mereka yang bukan Islam, sebab mereka yang bukan Islam bila baca je dan faham, mereka dah tahu dah macam mana benda tu sebenarnya. Sebab kita tak ada dalil, tak perlu menghafal dalil dan sebagainya. Baik Ustaz. Okey, kita tengok ini lagi satu contoh soalan. Yang ini isi tempat kosong. Okey, yang isi tempat kosong. Saya minta pelajar siapa-siapa yang nak cuba jawab soalan nombor 5 sahaja. Okey. Silakan. Ustaz nak pilih siapa Ustaz? Okey, Azim nak jawab. Azim. Silakan Azim. Baca. Rukun iman yang ketiga ialah membayar zakat. Dia bukan rukun iman, rukun Islam yang ketiga. Mungkin dia tak jelas di situ. Rukun Islam yang ketiga membayar zakat. Tepat sekali. Betul. Jadi, betul. Memang betul lah Iman. Nampak tak? Dia sebenarnya kehidupan seharian kita lakukan. Kita pernah lagi satu tasawuf Islam ni Dai Aiman, dia daripada zaman kita lahir sebenarnya dia dah diaplikasi. Contoh kan azan, apa lagi dan sebagainya dah diaplikasikan dalam kita punya kehidupan seharian. Baik. Ini di antara contoh soalan. Contoh soalan. Baik, itu tadi bahagian A. Nah, kita pergi tengok kepada bahagian B. Bahagian B ni markahnya besar kan cikgu? Bahagian B 80 soalan. 80 markah. 80 markah daripada 6 soalan, jawab 4. Kena jawab 4. Jadi yang itu menunjukkan bahawa boleh pilih lah. Kalau macam yang KBSM dulu, yang sebelum ni SPM 2020 dan sebelumnya, dia wajib jawab soalan nombor 1. Tapi untuk yang sekarang ni, 6 soalan tu kita boleh pilih mana-mana, 4 mana-mana daripadanya. Okey Ustaz, kalau saya nak pilih yang mana yang ni soalan nombor 1 je ni saya buat kat depan ni. Sebagai contoh saja. Sebelum kita nak pergi kepada soalan di bahagian B ni cikgu, boleh kita berehat seketika? Boleh. Okey, ibku ma'ana tariq ilan najah SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, entum ma'ana tariq ilan najah SPM 2021. Okey, hari ini kita dalam subjek tasawur Islam. Kita bersama dengan Ustaz Erman Sungip. Baik Ustaz.
Tadi kita dah cerita tentang bahagian A. Ya, saya. Dan bahagian A ni saya rasa boleh dapat 20/20 lah. InsyaAllah. Okey, dan sekarang ni kita nak pergi ke bahagian B. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Aiman. Okey, bahagian B ni dia ada 6 soalan. Macam saya ceritakan sebentar tadi, daripada 6 soalan kita hanya perlu menjawab 4 soalan sahaja. Boleh pilih mana-mana daripada soalan nombor 1, 2, 3, 4, 5 atau 6. Saya maksudnya, dan soalan ini dia terbukalah, maksudnya dia bercampur-campur lah. Okey, kita tengok contoh dia kat sini. Contoh yang pertama, dia ada soalan berkaitan tentang kibat. Kibat ni maksudnya soalan kibat ni soalan lagi mudah sebenarnya. Kalau bagi saya lah, untuk calon-calon ni, soalan kibat ni lagi mudah mereka untuk skor. Biasa kibat ni soalannya hebat. Yes. Nampak macam hebat, memang hebat. Tapi jawapannya memang sangat mudah. Dia sangat mudah untuk kita trik, untuk kita jawab sebenarnya. Contohnya kalau kibat pula ni sekarang dalam format KSSM ataupun dia dah bermula daripada SPM yang lepas Aiman, iaitu kibat 6 markah. Kadang-kadang pelajar risau, kibat 6 markah susah ni, kibat 6 markah. Sebenarnya kibat 6 markah ni lagi mudah. Lagi mudah untuk kita. Saya tak boleh nak ceritakan kat sini lah sebab lepas ni kita nak go through kepada ulang kaji. Tapi insyaAllah saya ceritakan sedikit kibat 6 markah ini. Yang pertamanya kita perlu jawab kepada isi. Contoh kalau kita tengok soalan kat sini. Adakah anda bersetuju sistem perbankan secara talian di atas menerusi sistem muamalah Islam? Berikan hujah. Contoh dia 6 markah kat sini. Kita boleh jawab benda paling mudah. Setuju tak setuju? Bila setuju saja, setuju dia dah dapat 1 markah. Itu dah isi dia. Huraian, kenapa kita setuju? Sebab perbankan Islam ini memudahkan, jauh daripada riba. Tak ada masalah. Segala jawapan yang kita rasa betul, ianya boleh dimasukkan dalam kibat 6 markah ini. Cumanya jangan lari pada topik lah. Kalau ditanya pasal perbankan Islam, kita jawab berkaitan lumba motor, memang salah lah. Betul tak? Tak ada kaitan. Tak ada kaitan. Jadi dia kena jawab mengikut yang telah ditanyakan dalam soalan. So, apa yang kita fikir kalau soalan tu kata setuju tak setuju, kenapa kita setuju? Maka jawablah dengan, okey, kita setuju sebab perbankan Islam ini memudahkan. Itu huraian. Yang keduanya kita kena jawab kesannya. Kenapa kita setuju dengan atas kesannya? Memudahkan umat Islam untuk sentiasa berurusan. Lepas tu bagi contoh, bagi huraian lengkap balik, and then barulah kesimpulan. Saya tak ceritakan banyak kat sini sebab insya-Allah kalaulah ada peluang lagi ke sini saya akan ceritakan berkaitan tentang kibat 6 markah itu. Okey, baik Ustaz. Jadi mungkin kita boleh cuba untuk menjawab soalan di bahagian B ni Ustaz? Boleh. Saya minta okey. Soalan bahagian B, kita tengok dulu soalan yang pertama. Saya minta Iqbal. Okey, Iqbal cuba tengok soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 1 baca dan cuba jawab. Okey, silakan. Okey. Nyatakan maksud ihsan dari segi istilah. Okey, apakah maksud ihsan dari segi istilah? Ihsan bermaksud okey. Cuba cuba jawab Iqbal. Ihsan ni macam mana? ihsan bermaksud yang berkuasa. Yang berkuasa dalam melakukan amal ibadah. Okey? Yang berkuasa dalam melakukan ibadah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam tu. Jawapannya Allah berkuasa kepada kita untuk supaya kita melakukan ibadah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Macam itulah dia punya lebih kurang kalau kita nak jawab sebenarnya. Okey, maknanya dalam kita melakukan ibadah ni pun ihsan ni sangat penting dalam kita melakukan ibadah ni kan Ustaz? Ya, sangat penting. Cumanya yang Aiman sekadar kita biasa dengar Islam, iman. Ihsan ini kita jarang dengar. Jadi nanti kita tengok, kita follow, kita telusuri apa tu ihsan sebenarnya. Sebab ihsan ni biasa kita dengar dalam cerita kartun. Ya, dalam kartun tu kan. Okey, kita boleh cuba lagi Ustaz? Okey, soalan seterusnya saya minta apa nama dia, Aisyah. Okey, Aisyah, soalan nombor 1A2. Sila jawab dan baca soalan tersebut. Huraikan perkara berikut. Beriman kepada hari akhirat. Yakin dan percaya bahawa alam ini akan fana
maka seluruh manusia akan dibangkitkan semula dan dihisap untuk menentukan balasan syurga ataupun neraka. Jawapan itu sebenarnya lebih daripada 2 markah dia boleh dapat. Kenapa tu, Ustaz? Sebab dia jawab cukup sempurna. Wow. Cukup sempurna. Sepatutnya dia hanya boleh kalau dia nak jawab yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala, yakin bahawa alam ini akan hancur. Pun cukup dah dapat 2 markah. Tapi apa yang Aisyah jawab tu tadi dah menambangkan dia boleh dapat perfect lah. Kalau dia dapat 4 lah kat situ. Aisyah pun power, Aisyah pun power. Alhamdulillah. Okey. Jadi seterusnya nak try lagi ataupun kita terus nak ke Okey, kita akan terus ke slide yang seterusnya. Okey. Jadi tadi kita dah belajar serba sedikitlah berkaitan tentang apa dia tasawuf Islam, apa dia format baru, dan sekarang kita tengok dalam tasawuf Islam apa yang dikatakan tasawuf Islam, apa yang kita perlu pelajari dalam tasawuf Islam KSSM 2021 dan seterusnya. Dia sebenarnya dari Aiman, tasawuf Islam ni dia tak banyak dalam dia ada 6 tema. Okey. Tingkatan 4 ada 3 tema, tingkatan 5 ada 3 tema. Tema ni nampak macam besar. Tema ialah kadang-kadang kita berpakaian pun mesti ada tema. Betul. Begitu juga tasawuf Islam, dia juga ada tema. Apakah tema-tema yang terdapat dalam tasawuf Islam? Jom kita telusuri. Okey, tema yang pertama dalam tingkatan 4. Tema yang pertama dalam tingkatan 4, Islam sebagai ad-din. Okey, Islam sebagai ad-din. Yang kedua adalah manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Yang ketiga adalah sistem sosial Islam. So ada 3 tema tingkatan 4 yang mana ketiga-tiga tema ini mewakili 13 pelajaran. Okey, kalau penonton di rumah dan Aiman serta mereka yang berada di studio dan Google Meet lihat, kesemuanya ini sebenarnya berkait rapat dengan kehidupan kita. Berkait rapat dengan kehidupan kita seharian. Kenapa saya cakap macam tu? Kita tengok pelajaran 1. Islam adalah cara hidup. So kita nak jadikan Islam itu sebagai cara hidup kita. So macam mana? Mestilah kita kena tahu rukun imannya, rukun Islamnya. Kita kena tahu bagaimana nak aplikasi Islam itu dalam kehidupan kita. Kan? Seterusnya yang kedua, akidah menurut Islam. Macam saya cakap tadi, akidah ni sangat penting dalam kehidupan seharian kita. Tanpa akidah maka rosaklah kita. Ia pun kita kena belajar kat sini, kita akan belajar tentang konsep ketuhanannya, konsep nubuahnya dan sebagainya. Dan kalau kita tengok semua yang ada di sini, sehinggalah dalam Islam itu menceritakan, dalam tajuk ini juga menceritakan tentang hiburan dalam Islam. Jadi Islam ni tidak menolak hiburan sebenarnya. So kalau penonton di rumah, juga penonton-penonton yang ada di studio nak melihat tentang bagaimana syarat-syarat hiburan dalam Islam, jom belajar tasawuf Islam. Aiman kalau nak belajar pun boleh, tak ada masalah. Nak belajar, Ustaz. Macam Aiman kata tadi, menyesal tak ambil tasawuf Islam. Betul. Saya pun sebenarnya tak ambil tasawuf Islam dulu sebenarnya. Saya tak ambil juga tasawuf Islam. Tapi alhamdulillah ditakdirkan dapat mengajar tasawuf Islam ni. Maknanya dalam Islam ni sungguh indah. Semua perkara kita belajar, Ustaz, kan? Betul. Dalam Islam pun tidak melarang hiburan, namun ada had-had yang telah ditetapkan dalam Islam. Betul. Okey, Ustaz, boleh kita teruskan lagi, Ustaz? Okey, betul. Jadi jelaslah kat sini kita nampak bahawa kesemuanya kat sini menyatakan bahawa Islam itu adalah kehidupan seharian kita yang kita belajar dalam tasawuf Islam. Okey, now Aiman, kita tengok pula tema yang ke tingkatan 5. Tema tingkatan 5. Yang pertama, tema tingkatan 5 adalah sistem ekonomi dan kewangan Islam. Sistem ekonomi dan kewangan Islam. Yang kedua, tema dia adalah sistem perundangan dan kehakiman Islam. Dan yang ketiga, tema dia adalah sistem pentadbiran dan pemerintahan Islam. Okey, kesemua ni juga kan kita biasa. Kalau kehidupan seharian ni kita pergi bank, kehidupan seharian kita berurusan dengan pembelian, al-ijarah, at-takaful paling senang, insurans. Kan kita berurusan kan, semua orang, hampir seluruh rakyat Malaysia berurusan dengan perkara-perkara begitu. Ianya dipelajari dalam tasawuf Islam tingkatan 5 ini. Jadi ianya sangat mudah bagi saya. Dia tidak mendalam. Jangan risau, dia tak ada cerita macam mana contohnya al-wadi'ah. Dia tak ada cerita berapa simpanan A kepada simpanan B, tak ada. Dia tak ada cerita begitu. Dia mudah sahaja. Secara umum je, Ustaz, ya? Secara umum sahaja.
Al-wadi'ah itu macam mana, al-mudharabah itu macam mana, al-murabahah itu macam mana. Ya. Jadi ianya sangat-sangat mudah untuk kita pelajari dan kita boleh faham, oh macam ni rupanya Islam. Oh Islam ni senang. Okey. Contoh kalau dalam ni kita belajar juga dalam sistem keuangan Islam. Okey, sistem keuangan Islam itu kat situlah kita belajar, oh kita ada tabung haji. Oh dalam perbankan Islam kat Malaysia ni antara perbankan Islam yang terbaik di dunia. Kita belajar juga kat situ. Jadi semuanya ada. Dan sistem perundangan dan kehakiman Islam ada di situ dan akhir sekali dalam perundangan Islam ni semua kita pun belajar jugalah. Senang. Bagi saya sangat mudah lah. Saya potong je lah dari Aiman kan. Sangat mudah sebab saya rasa kita nak pergi ada slide lagi yang kita akan pergi. Jadi sangat mudah untuk kita pelajari dan kita fahami tentang tasawuf Islam itu sendiri. Okey, untuk tingkatan 5 ada 3 tema. 3 tema. Dan, untuk tingkatan 4 ada 3 tema. Ya, saya. Maknanya 6 tema yang perlu kita pelajari dalam betul. tingkatan 4 dan tingkatan 5 sebelum kita menduduki SPM. Gitu Ustaz ya? Betul. Dan kalau kita dapat kuasai ke-6 tema ni, maka boleh dapat 100% lah Ustaz ya? InsyaAllah. InsyaAllah 100%. Okey. Kalau saya cakap janji itu tidaklah, tapi insyaAllah. Okey, boleh kita teruskan lagi Ustaz? Saya rasa macam Iqbal macam ada tadi nak bertanya nak tadi. Iqbal. Soalan. Silakan Iqbal. Ustaz, saya nak tanya. Okey. Ustaz, saya nak tanyalah, soalan bahagian B ni kan ada 6 soalan. Ya. Adakah setiap soalan itu mengikut tema? Contohnya tema 1, soalan 1 dan seterusnya. Okey, terima kasih soalan yang sangat-sangat bijak daripada Iqbal itu tadi. Sebenarnya kalau saya nak tahu format sebenarnya ia tidaklah seperti yang dikatakan sebagaimana yang adik Iqbal tadi cakap tadi. Sebenarnya dia tak ada masalah. Kadang-kadang soalan nombor 1 boleh kepada tema 1 dan 2. Dia masuk tema 3 dan 4. Dia bercampur, dia rencam. Tapi dia tidaklah serencam, maksudnya tiba-tiba daripada nombor 1, tema 1 pergi kepada soalan nombor 2, campur pula tema 3, 4, 5. Tidak. Dia akan bagi dan format itu bergantung kepada apa yang dihasilkan oleh LPM. Setakat ini dicampur tapi tidaklah terlampau rencam. Dia ada mungkin nombor 1, tema 1, tema 2. Nombor 2, tema 3, tema 4. Nombor 3, tema 5, tema 6. Macam tu. Dia pencampuran itu mungkin 2 tema daripada tema-tema yang dipelajari. Yang paling penting dia membaca dan menghafal perkara-perkara yang penting dan dia boleh jawab ke semua soalan Ustaz kan? Okey, betul. Okey, boleh kita teruskan lagi Ustaz? Okey, kita teruskan kepada seterusnya. Okey. Baik. Kita tengok. Kita pergi seterusnya. Jom sama-sama dengan saya kita telusuri bagaimana tasawuf Islam bab 1 tingkatan 4, tema 1 Islam sebagai ad-din. Okay, Islam sebagai ad-din iaitu tajuk pelajaran 1 Islam sebagai cara hidup. Okey, Islam sebagai cara hidup. Okey. Okey. Sekejap, saya di sini nak boleh tak dari Iman, saya nak sikitlah dari Iman mendengar hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Itu azan, betul? Itu azan. Kenapa saya azan kat situ? Kenapa saya azan di sini? Okey Ustaz, sebelum Ustaz jawab soalan ni, kita berehat dulu Ustaz. Boleh. Kita bagi murid-murid di rumah sana untuk berfikir, kenapa Ustaz azan ya? Dan apa sebabnya? Kita kembali selepas ini. Thariq Ilan Najah, SPM Ishrin, Wahid wa Ishrin. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ahlan wa sahlan menjadi ila barnamij Thariq Ilan Najah SPM Ishrin Wahid wa Ishrin. Al-yawm sanata'alamul maddah tasawur fil Islam. Hari ini kita belajar subjek tasawur Islam bersama dengan Ustaz Nur Irman. Boleh kita teruskan lagi Ustaz? Tadi Ustaz ada mengalunkan
azan dan apa kaitannya itu Ustaz? Silakan. Okey, terima kasih Dai Aiman. Kenapa saya alunkan azan hayya 'alas salah hayya 'alal falah? Kerana hayya 'alas salah marilah kita solat. Hayya 'alal falah marilah kita menuju kejayaan. Menunjukkan bahawa Islam ini sempurna sehingga kan setiap hari kita alunkan perkara untuk mengajak orang melakukan solat untuk mencapai kejayaan. Jadi begitulah nak masuk tajuk kat sini iaitu Islam sebagai ad-din. Apa maksud Islam sebagai ad-din? Islam sebagai ad-din adalah Islam sebagai satu cara hidup. Cara hidup untuk merangkumi semua aspek. Aspek dunia, akhirat, akidah dan sebagainya. Semua perkara. Sempurna insya-Allah. Seterusnya dari Aiman. Okey, kenapa kita perlu ada Islam sebagai cara hidup ini? Kenapa perlu kita letakkan Islam sebagai cara hidup kita? Kita kena letak poin yang penting adalah sabar. S-A-B-A-R. Kenapa S? S supaya kita mengikut syariat. S tu untuk syariat Islam. Okey. A itu adalah akal manusia ini terbatas. Jadi kita perlu kepada Islam yang sempurna. Okey. B adalah kebahagiaan, bahagia dunia dan akhirat. Untuk kita mencapai kebahagiaan, kita perlu kepada cara hidup Islam yang sebenar. Dan R adalah asas tata cara perhubungan. AR adalah asas tata cara perhubungan. So, kita kena ingat SABAR kepada sebab kita perlu pegang Islam sebagai cara hidup. Kita teruskan kepada apa maksud Islam. Okey, Islam itu bermaksud taat dan patuh kepada perintah Allah, manakala iman bermaksud membenarkan dengan hati, berikrar dengan lisan dan beramal dengan anggota badan, dan ihsan pula bermaksud kesungguhan dalam melakukan sesuatu ibadah dan pekerjaan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk menjadikan kita berpegang kepada Islam sebagai cara hidup, sebagai cara hidup kita, kita kena ingat 3 I, triple I ni. Iman, Islam dan ihsan. So kita pegang 3 ni, insya-Allah kita akan jadikan Islam sebagai ad-din. Jadikan Islam sebagai ad-din. Seterusnya, rukun Islam ini ada berapa, Aiman? Rukun Islam ini Islam ada 5. Rukun gitu. Islam ada 5. Okey, kita pergi terus. Okey, kita pergi yang pertama. Yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah. Bagaimana yang dikatakan mengucap 2 kalimah syahadah? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua mendirikan solat. Setiap hari wajib kita dirikan solat. Yang ketiga membayar zakat. Yang keempat puasa di bulan Ramadan. Dah tinggal 2 hari saja kita nak berpuasa ni dan Aiman. Okey, dah tak lama dah. Dan yang terakhir menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Okey, dan seterusnya kita pergi. Apa dia rukun iman? Rukun iman yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua beriman kepada malaikat. Yang ketiga beriman kepada kitab-kitab. Kitab-kitab ni ada nabi-nabi yang mendapat kitab, betul? Nabi Muhammad terutamanya adalah kitab dia Al-Quran. Kitab yang paling besar, mukjizat paling agung. Jadi kita kena ingat itu. Jadi kita wajib beriman, yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, beriman kepada nabi dan rasul. Jadi ada 25 rasul itu wajib kita beriman. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh hinggalah akhir. Okey. Jadi kita wajib beriman kepada 25 orang rasul itu. Dan yang kelima, beriman kepada hari kiamat atau hari akhirat. Kita kena yakin bahawa akhirat itu akan datang. Tak lama lagi ataupun lama lagi kita tak tahu. Hanya Allah sahaja yang tahu. Dan yang terakhir, beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar ini adalah sesuatu yang Allah tetapkan kepada kita. Yang Allah letakkan kepada kita, bagaimana yang dikatakan kita kena yakin setiap sesuatu yang dibuat oleh Allah itu adalah semuanya diletakkan atas Allah punya kuasa. Itu qada dan qadar. Maksudnya apa yang berlaku tu kuasa Allah. Okey, seterusnya kita masuk kepada ihsan. Apa yang dimaksudkan dengan ihsan? Ihsan ini melakukan sesuatu ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebelum ini Aisyah ada nak tanya soalan pada saya. Dia pernah bertanya. Aisyah cuba tanya sikit, apa yang awak nak tanya? Okey, ada silakan. Ustaz. Ustaz, apakah perkaitan ihsan ini dengan ihsan kepada ibu bapa? Okey, terima kasih soalan yang bijak. Ihsan ini adalah perlakuan kita melakukan ibadah pada Allah, melakukan pekerjaan semata-mata kerana Allah. Ihsan, E-H-S-A-N, adalah belas kasih. Itu bukan hanya kepada ibu bapa sebenarnya. Kita buat sesuatu itu tidak menghar kepada orang tua, menghormati orang tua, menghormati siapa saja. Itu ihsan. Pada binatang ataupun pada siapa saja. Itu ihsan. Jadi, ihsan dalam tasawuf Islam apa ini adalah sesuatu perlakuan perbuatan semata-mata kerana Allah.
ihsan, IHSAN pula adalah sesuatu belas kasih kepada bukan hanya kepada manusia, juga kepada mereka-mereka yang lain, pada makhluk yang lain. Okey, terusnya dai aiman. Kepentingan rukun Islam. Kepentingan rukun Islam ini, apa pentingnya rukun Islam kepada kita semua? Tanpa rukun Islam, rasanya sebab rukun itu sendiri adalah asas. Kalau orang kata kalau nak buat rumah kena ada tiangnya. Tanpa tiang maka tak jadilah. So rukun Islam ini adalah sebagai tiang untuk kita menegakkan Islam. Itu kepentingan. So kita penting kerana tanpa berpegang kepada rukun Islam, maka tidak akan terjadinya seseorang itu Muslim yang sejati. Okey, seterusnya kita tengok kepada kepentingan rukun iman pula. Kerana rukun iman ini sangat-sangat penting. Okey, sangat-sangat penting. Tanpa rukun iman, seseorang itu akan sesat. Sebab dalam rukun iman kita percaya kepada perkara-perkara yang telah ditetapkan sebentar tadi, dan ia juga merupakan prasyarat kepada seseorang itu untuk diterima ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, adalah kepentingan ihsan. Apa dia kepentingan ihsan? Mewujudkan masyarakat yang harmoni. Jadi sebab tu saya cakap tadi, ihsan ini perlu ada kepada semua orang. Walaupun dia semata-mata kerana Allah, melakukan semata-mata kerana Allah, bukan hanya orang Islam, tetapi semua orang kalau buat sesuatu dengan ikhlas, sebab pokok pangkal ihsan adalah ikhlas. Buat sesuatu perkara itu semata-mata kerana Allah. Jadi yang pentingnya poin dekat situ ikhlas. So ikhlas itu sangat-sangat penting dan boleh menjamin keharmonian masyarakat di seluruh negara, sama ada di dalam negara kita pun di seluruh dunia. Sebab Islam ni universal. Dan yang terakhir, kita tengok terus pergi kepada yang ketiga, merasakan Allah mengawasi dan melihat segala gerak-geri manusia sepanjang masa. Jadi kalau kita ada ihsan, maka kita yakin bahawa Allah SWT, kita tak akan buat dosa lah. Kita tak akan melakukan perkara-perkara yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang nama dia ihsan. Tapi perangai tak macam ihsan. Gitu, Ustaz. Kan, jangan macam tu, na'udzubillah kan. Okey, seterusnya. Okey, saya nak tanya soalan ni kepada Hazim. Apakah implikasi sekiranya seorang Hindu Muslim tidak memiliki sikap ihsan dalam melaksanakan tugas seharian? Cuba Hazim jawab, Hazim. Jika seseorang individu tidak mempunyai ihsan dalam melakukan tugas seharian, maka dia tidak akan mendapat keberkatan kerana hidup yang dilalui tidak berlandaskan syariat Islam. Contohnya seperti amalan rasuah yang menyebabkan ekonomi negara mundur. Okey, terima kasih. Tepat sekali jawapan tu. Sebab saya cakap tadi, ihsan ini adalah sesuatu kalau kita nak buat, kita tahu ada Allah. Kita nak buat, kita tahu ada yang melihat kita. Kita tahu ada yang mengawasi kita. Jadi apa yang dijawab oleh Hazim tu tadi sangat tepat. Kita akan mengelakkan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang bertentangan. Terutamanya macam tadi dia cakap, nak elak daripada melakukan rasuah. Kan? Jadi perkara itu sangat baiklah. Maksudnya ihsan kalau kita ikut yang terbaik, maka jalannya pun baik. Jadi kat sini jelaslah. Okey, mungkin saya nak bertanya jugalah kepada siapa-siapa pelajar yang ada kat sini berkaitan tentang implikasi. Implikasi tidak melaksanakan perkara-perkara dalam rukun Islam dan rukun iman. Ada tak siapa-siapa nak cuba jawab? Para pelajar. Kalau saya lah Ustaz, saya kata nanti orang cuik tulang Ustaz. Bekerja tu cuik tulang. Dia tak ada ihsan dalam diri dia. Okey, kita beri kepada murid kita, dah bersedia untuk menjawab. Siapakah dia? Saya. Nurish. Nurish, silakan. Okey, jika sekiranya seseorang itu tidak melaksanakan perkara-perkara tersebut, maka hidup mereka tidak akan aman. Iaitu dia boleh menjatuhkan seseorang itu kepada murtad dan menyesatkan seseorang. Okey. Dah jawapannya Nurish. Betul. Okey, tepat sekali lah. Tepat sekali. Maksudnya
rukun iman dan rukun Islam ni adalah pegangan kita. Ya. Yalah, kalau kita ingat dengan nasyid-nasyid dulu, rukun Islam 5 perkara, kan, benda tu untuk kita marilah kita mengenalkannya. Kan salah lirik ni, tapi bolehlah tak ada masalah. Okey. Jadi rukun Islam ini menjadi teras kepada kehidupan masyarakat, menjadi kehidupan kepada umat Islam. Tak kiralah kalau kita tidak berpegang dengan rukun Islam, maka runtuhlah Islam itu sendiri. Begitu juga rukun iman. Jadi apa yang Nuris jawab tadi itu sangat tepat. Dia tidak akan jadi perkara-perkara yang baik. Sebab tu Ustaz, dalam rukun Islam biasa orang tua sebut jaga solat tau. Jaga solat tau. Rupanya solat tu ada dalam rukun Islam yang kita perlu jaga. Baik Ustaz, sebelum kita berakhir, mungkin ada sedikit kata-kata nasihat daripada Ustaz kepada murid-murid kita pada hari ini. Silakan. Okey, terima kasih Daya Aiman. Secara rumusannya, apa yang kita tahu berkaitan tentang rukun Islam, atau berkaitan tentang tasawuf Islam ini hari ini, saya harap ianya sangat mudah untuk kita pelajari, dan ianya memudahkan penonton di rumah, penonton di studio dan sebagainya untuk kita, tasawuf Islam ini sangat-sangat basic dalam Islam. Dan jangan risau, jangan takut untuk daftar tasawuf Islam SPM 2021 dan seterusnya. Dan saya mintalah semua, saya nak promote lagi sekali Dai. Saya nak promote lagi sekali, semua sekolah yang ada di Malaysia bukalah subjek tasawuf Islam. Sekolah menengah lah, sekolah rendah tak boleh. Jadi bukalah subjek tasawuf Islam, biarlah mereka bagi peluang kepada para pelajar untuk mengambil tasawuf Islam. Tak kisahlah Islam ataupun bukan Islam. Dan saya nak doakan kepada calon-calon yang ada SPM 2021 ni, semoga cemerlang dalam tasawuf Islam SPM 2021 ini. Terima kasih Ustaz Irman, dan terima kasih kepada murid-murid SMK Permata Jaya Rengit Batu Pahat. Kita dah berada di akhir siaran. Nanti kita jumpa lagi dalam episod yang berikutnya. Terima kasih Cikgu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan ini bermanfaat untuk kita semua. Berikan sedikit lambaian kasih anda. Berikan lambaian murid-murid. Okey, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM. Saya Salina binti Saleh, ibu kepada Muhammad Aminuddin bin Mat Mansur. Besarlah harapan saya kepada anak saya yang akan mengambil peperiksaan SPM pada tahun 2021. Semoga anak saya akan berjaya dengan cemerlang pada peperiksaan SPM-nya pada kali ini, terutama dalam subjek tasawuf Islam yang dikendalikan oleh Ustaz Irman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah binti Syarif, ibu kepada Nu'man Hilmi bin Abdul Samad. Mengharapkan agar anak saya dapat saya cemerlang, terutama subjek tasawuf yang diajar oleh Ustaz Nur Edman bin Sungip. Dan saya mengharapkan Ustaz Edman agar menegurlah anak saya supaya menjadi orang yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Terima kasih.